Salam sejahtera Malaysia. Satu artikel dari My Metro. Dokumen dirampas, Razzi akan dipanggil SPRM minggu depan. Artikel pada 26 September. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Sebelum ini kita mendengar nama salah satu kepimpinan besar Perikatan Nasional yang dilibatkan dengan satu projek bernilai RM80 juta ataupun satu lagi rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merampas beberapa dokumen bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah projek bernilai RM80 juta membabitkan sebuah kementerian. Menurut sumber, rampasan dokumen itu dibuat susulan penahanan bekas setiausaha politik bekas Menteri Kanan bagi siasatan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Individu terbabit bersama seorang lagi lelaki berusia 50-an yang juga pemilik sebuah syarikat bagaimanapun dibebaskan selepas tidak disambung reman. Sementara itu, bekas Menteri Pendidikan, Datuk Dr. Razzi Judin akan dipanggil memberi keterangan berkaitan kes terbabit minggu depan, katanya ketika dihubungi. Harian Metro sebelum ini melaporkan, bekas setiausaha politik, bekas Menteri Kanan, antara dua ditahan SPRM kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek bernilai RM80 juta. Lelaki berusia 20-an itu ditahan bersama seorang lagi lelaki ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Susulan itu Razzi dalam satu kenyataan menafikan terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan siasatan rasuah ke atas satu projek rundingan terus percetakan buku terbabit. Artikel ini dari My Metro. Dokumen dirampas, Razzi akan dipanggil SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia merampas beberapa dokumen bagi membantu siasatan, kes meminta dan menerima rasuah projek bernilai RM80 juta membabitkan sebuah kementerian. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, SG4 ataupun State Government 4, di mana Perikatan Nasional ataupun kepimpinan negeri yang ditadbir PAS telah satukan hati untuk melantik bekas Perdana Menteri 2 kali, yaitu Tun Mahathir sebagai penasihat. Jadi selepas lantikan Tun Mahathir itu, banyaklah spekulasi yang dibuat. Bagaimana dengan Hamzah Zainuddin? Bagaimana dengan Muhyiddin Yassin yang juga adalah salah satu pemimpin politik yang kita boleh katakan juga layak untuk menjadi penasihat. Disebabkan Hamzah Zainuddin juga pernah menjadi sebutan ramai, mungkin boleh menjadi calon untuk Perdana Menteri Perikatan Nasional, dan begitu juga Mahyadin, bekas Perdana Menteri. Nah, kenapa dilantik Tun Mahathir? Saya melihat juga beberapa sumber dari beberapa media sosial, sumber berita, saya melihat ada yang kata disebabkan Tun Mahathir mempunyai banyak duit. Adakah perkara itu benar? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, susulan daripada lantikan Tun Mahathir sebagai penasihat 4 negeri Perikatan Nasional, akhirnya Razali membuat kenyataan SG4, State Government 4, bukan untuk berpolitik, tapi bangunkan negeri menurut Razali. 4 kerajaan PN yang ditadbir oleh PN atau State Government 4 bukan untuk berpolitik, tetapi ia bertujuan membangunkan 4 negeri berkenaan yang sentiasa dianggap mundur oleh kerajaan persekutuan. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk
Razali Idris berkata, SG4 ditubuhkan bagi menyatu padukan 4 negeri selain pembentukan. Gabungan itu demi kebaikan dan kepentingan mengetahui cara melaksanakan proyek di negeri tersebut. SG4 bertujuan meningkatkan tahap berganda ekonomi, pelaburan dan sosioekonomi rakyat berkaitan 4 negeri diterajui PM. Ini merupakan langkah pembaharuan yang berani dan luar biasa. Satu inovasi gandaan ekonomi, pelaburan dan sosioekonomi bagi 4 negeri, yaitu Terengganu, Kelantan, Kedah, dan Perlis yang mempunyai tarikan dan keunikan tersendiri sebagai asas kekuatannya menurut Razali. Pada 14 September lepas, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menyatakan 4 negeri bawah pentadbiran PN bersetuju mewujudkan kerjasama dikenali SG4 bersama Tun Mahathir Mohamad. Nah, saudara-saudara, adakah di sini segala permasalahan yang dialami oleh 4 negeri PN itu, jawabannya ataupun penyelesaiannya ada di tangan Mahathir? Adakah di sini pas dilihat lebih berharap kepada Tun Mahathir hari ini berbanding Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin? Nah, itu pun menjadi persoalannya. Ada yang kata Tun Mahathir tak layak untuk menjadi penasihat. Beliau sepatutnya rehat dan tidak lagi aktif dalam kancah politik Malaysia. Walaupun kenyataan dari Razali ini bukan tujuan untuk berpolitik, tapi saya yakin, saya juga percaya sedikit sebanyak akan terlibat juga dengan politik. Nah, tuan-tuan dan puan, akhirnya Razali SG4. Beliau berkata SG4 bukan untuk berpolitik, tapi bangunkan negeri. Nah, kita lihat seberapa lama Tun Mahathir akan bertahan menjadi penasihat PN. Ataupun kalau berjaya misi dari 4 negeri PN ini yang mewujudkan kerjasama bersama dengan Tun Mahathir, kalau berjaya misi ini, adakah selepas ini Tun Mahathir juga berpeluang untuk mendapat satu lagi jawatan yang lebih tinggi, bukan lagi sebagai penasihat, tapi mungkin di dalam kepimpinan Perikatan Nasional sendiri. Nah, apa pula pendirian-pendirian pemimpin bersatu selepas kalau Tun Mahathir mampu berjaya merealisasikan impian 4 negeri Perikatan Nasional ini. Sekiranya beliau berjaya, apakah pula komen dari kepimpinan bersatu dan juga gerakan yang juga ahli anggota komponen di dalam Perikatan Nasional? Saudara-saudara, tonton dan teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.